Hello, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, Alhamdulillah, syukur, selamat datang ke YouTube channel saya, Selamat Nakal. Alhamdulillah, aku masih lagi diberikan kesempatan, kesihatan, ruang dan waktu untuk aku terus berkongsi video manfaat yang insyaAllah manfaat ke hampa. Kalau tak manfaat untuk hampa hari ni, insyaAllah ke depan akan bermanfaat lah. Dan aku harap sebarang video yang hampa tengok daripada channel aku yang hampa rasa bermanfaat dan berguna, minta hampa share lah dekat orang lain supaya kita dapat sama-sama berkongsi manfaat tu lah. Right, so untuk video kali ni, nak kata video ringkas, tak boleh kata ringkas sebab seperti yang orang tahu, nama sama dahaka je, tak adanya video ringkas, menipu je. Okay, untuk video kali ni, kita ada Enjin Expire Nema dia lah, Nema Enjin aku suka. Kita ada projek sikit lah. Selepas beberapa purnama orang owner order, kita dah buat cam baru. Ni cam ni special request lah kan, sebab owner pun gila babi juga kan. Dia minta motor Honda E-Aspire, motor Honda E-Aspire, tapi dia nak menggunakan rocker arm motor Yamaha Legenda 110, ataupun kalau lapis P4 dia panggil apa, SRL 110 lah kan. So kita kena buat cam dia sebab kita tak boleh PMP cam Aspire yang biasa jual kat kedai, dan proses nak buat dia memang agak renyuh, yang mana cam tu kita kena welding dia punya loop apa semua, baru kita buat master. Lepas tu siap master baru kita akan copy lah kan. Alhamdulillah, selepas sekian lama owner order, owner tunggu, owner pun steady, tak ada mesej, tak tanya apa, siap kan. Selalunya kalau nak pelik-pelik sangat macam ni, aku suka minta head, tapi steadynya owner ni tak apa sang. Head hang beli, rocker arm hang beli, cam hang buat, beritahu apa, siap, saya settle terus. So aku pun beli je lah kan. So kat sini kita ada sekali head racing, size valve 2824 kan. Ni head dia kawal kecil, ni aku ambil kat member aku tu lah, Syukri Motor tu kan. So ambil kat dia head apa semua, so rocker arm pergi beli kat kedai apa semua lah, baru kita buatkan cam. So bila dah siap ni, bolehlah aku belanja hampa video dial cam Honda E-Aspire menggunakan rocker arm Yamaha SRL 110 ataupun Legenda 110. Dan kenapa owner ni nak sangat pakai rocker arm ni? Kenapa? Susah payah, aku pun susah buat cam dia apa semua, kenapa tak pakai je rocker arm E-Aspire? Ada sebab dia. Sebab dia kenapa? Di penghujung video nanti, bila habis kita ambil data apa semua, aku akan cuba huraikan secara pandangan peribadi aku sendiri, apa bagusnya, apa baiknya, dan apa kekurangan dia balik lah. Sebab siap benda yang baik, takkan tak ada kekurangan, dia mesti ada kekurangan juga, walaupun sedikit. Jadi sama-samalah kita akan tengok video kali ni. Tak sabut sangat pun, video dial ni bagi aku tak susah sangat pun. Kita dial, kita cerita, kita huraikan je. So sama-sama aku akan tunjukkan apa bentuk cam dia dulu. Lepas tu kita pergi lebih dekat head ni lah, apa yang specialnya head ni, apa memudahkan kita. Okay, jom. Okay, so yang pertama-tamanya mestilah kita akan tunjukkan kita punya hero utama kali ni adalah camshaft Honda E-Aspire. Nampak yang telah di welding untuk mendapatkan luaskan kangkangmu. Luaskan kangkangmu lah kita panggil. Okay, cam ni kan racing biasa lah. Lepas tu kita welding, welding kat sini, bawah ni kita welding untuk dapatkan kadar ketiduran yang lebih tinggi atas faktor rocker ratio kita pakai. Buat kita tukar rocker lain. So sebab tu kalau pesan korang, jangan asal kangkang je LSA besar, tak. LSA besar by calculation. Daripada bentuk yang kita nampak, fizikal yang kita nampak ni, jangan tertipu lah kadang, sebab atas faktor rocker ratio. So cam ni kita akan menggunakan rocker ratio Legenda lah, sebab kita mahu customkan khas untuk dia lah. Sebab kalau pakai rocker arm Aspire motor ni, out terus cam ni, out, confirm out. Sebab kita dah buat khas untuk Legenda, jadi dia kena pakai rocker arm Legenda punya lah. Okay, lepas tu yang keduanya, tak zoom out pula dah. Yang keduanya kita ada head. Ni head performance lah, kita panggil head racing lah. Size ada tulis kat situ, mudah juga kan. Ada tulis 2824, nampak macam aku beritahu tadi. Kawah dia kawah kecil, macam ni kita panggil kawah kecil lah, kita geri kawah kecil. Nampak dia ada ni kan. Ni kita geri kawah kecil lah kita panggil. Sebab apa best pakai kawah kecil ni? Sebab mudah nak dapatkan compression. Bila mudah-mudah dapat compression, kita nak rendahkan senang lah. Daripada asal datang besar, kompresor dah rendah, kita nak naikkan nilai compression tu susah, leceh. Jadi lagi senang ambil macam ni, nanti tarah je lah, sampai dapat berapa kompres yang kita nak. Selalu kalau macam ni, kalau enjin jet rod bagai, sebab owner pun piston 60 nak pakai jet rod, so kemungkinan besar dia akan rendahkan balik lah dekat sini. Tu lagi mudah lah daripada kita nak naikkan compression sebenarnya. Sebab aku tak suka kawah head yang terlampau kecil. Tu pandangan peribadi lah. Okay, so lepas tu kita ada rocker arm lah. Okay, ni rocker arm apa ni, Legenda. Ni rocker arm Legenda standard ni lah, ni rocker arm Legenda standard kan. Tak tunjuk mana rocker arm Aspire. Ada juga rocker arm Aspire, Allahu Akbar, punyalah santai je kita buat video. Ok,
Okey, ni rekam ESPy. Sorry, ni rekam Legenda. Ni rekam Honda ESPy. Nampak? Perbezaan dia. Tak sama kan? Tengok, tak sama. So bila dia tak sama, ratio dia tak sama. Bila ratio dia tak bersama, cara motor tu keluar, acceleration dia berbeza lah. Sebab tu pakai ni. Nampak pendek bodoh kan. So jangan fikir pendek tu bodoh lah. Kadang pendek ni pun tak guna juga. Tak guna kan. Nampak? Macam mana lagi kau nampak? Yang tu nampak kot. Sudah. Right? So kita hari ni kita gunakan, kita tak pakai ni lah. Standard kita tak pakai, kita pakai ni lah. Ni standard juga. Tapi bila kita masuk kat motor ESPy, dia tak jadi. Kita tak panggil rekam standard lah. Kita panggil dia apa ni, crazy pig lah. Gila babi. Orang kata sang ni tak lepas ni ayat gila babi. Okey lah, aku tukar crazy pig. Right, so kita akan masukkan bearing ni dulu. Kita akan sukat tau berapa lift cam ni kan. Lepas tu kita akan tengok bila kita dial, kita ambil lift valve, berapa akan jadi. So masuk aja cam ni, masuk je macam biasa. Lepas tu kita ada ni meter glukosi. Kaki dia kejap ni, kenang kat kaki dia je sebenarnya. Kaki dia kejap betul benda ni. Dia bagi. Right. So kita akan ukur berapa ketinggian cam ni akan menolak rocker arm. Lepas tu kita akan tengok final dia jadi berapa nanti. Aku letak meter dulu kat bawah. Lagi tak sampai. Baru sebut. Tak sampai, baru sebut tak sampai sungguh. Ni salah satu cara untuk mengukur berapa nilai angkatan cam menolak rocker arm lah. Ada aku dah tunjukkan. Macam mana nak pergi yang nampak penuh. Buat saya ingat macam ni. Okey, kita bagi kosong meter ni. Tak kosong pun tak masalah lah. Tapi tak apalah, tak ada masalah tu. Okey, tengok meter ni berapa kali pusing. Kosong ke kosong makna 1 mm lah. Kita akan pusing 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, dekat-dekat 7 tu. Dekat-dekat 7. 6.9 lebih kurang, 6.92. Hampir 7 lah, hampir 7. Ketinggian cam yang akan menolak rocker arm. So cam ni dia angkat, dia tolak rocker arm. Sekarang ni rocker arm ni pergi ke screw-tape ni tolak valve berapa pula. Tu nanti kita akan dapat waktu kita dial lah. Right, so sekarang ni kita akan dial. Kita akan ambil nombor cam ni lah. Jom. Ok, so macam biasa sebelum dial, aku ada whiteboard dan sebatang marker pen yang alhamdulillah dah lama tak lipat aku. Ok, jadi untuk yang baru-baru mula, tolong fokuskan dekat 4 kotak yang aku bahagikan kawasan-kawasan ni lah. Ok, kita ada TDC, after top dead center, before bottom dead center, BDC, after bottom dead center, before top dead center. Apa yang ABC tu kan. Ok, sini dari kosong ni ke sini adalah ruangan untuk exhaust close, exhaust menutup. Kita jarang sebut menutup. Kita kalau dial ni kita cakap bahasa Inggeris sikit. Kita internasional Lepas tu dekat sini, daripada 90 darjah ni ke bawah ni, ataupun ni kita panggil kawasan sebelum bottom dead center, before bottom dead center adalah ruangan untuk exhaust open. Right. Kita patah balik. Dari sini, TDC ni ke pertengahan ni adalah ruangan untuk intake open. Dan so kat sini mestilah intake close lah. Mana ada benda lain lah yang baki lagi kat kita kan. Right. So, tolong fokuskan dekat 4 ni lah. Sebab apa kena fokuskan? Sebab ini adalah tempat yang sepatutnya dia berada. Maksudnya bila kita kata kita tengok intake close, dia kena duduk kat intake close. Dia jangan intake close duduk kat X open. Aku tak tahu pocket valve macam mana rupa. Sama juga dengan in open. In open duduk dalam range ni. Jangan in open dekat sini. Kalau in open duduk sini, jahanam. Piston tenggelam 10 M ke belakang. Right. So jom sama-sama kita akan dial. Okay, bila kita nak dial, kita buat kotak 4 ni lah. Bagi nampak jelas sikit. In dengan X. Sini open, sini close. First kali kita akan dapat nombor intake, exhaust open. Nombor 2 kita akan dapat intake open. Nombor 3 kita akan dapat exhaust close. Last kali kita akan dapat intake close. Jadi kita akan dial ikut pusingan enjin lah. Okay. Mula-mula kali kena ingat sebarang membuka sama ada minyak ataupun exhaust, kita kena pinjam satu pusingan ataupun 1 mm meter bergerak, baru kita ambil nombor dekat piring. Itu adalah ralat yang kita ambil. Itu sebagai ada orang panggil actual duration. Jadi kita akan mulakan. Tengok kita pusing ikut pusingan enjin So pastikan timing chain semua tegang dalam keadaan macam mana motor tu nak hidup. Tepek pun aku dah pasang seperti kebiasaan.
Kita akan pusing. Arah pusingan jam, lawan jam sama dengan arah pusingan enjin tu sendirilah. Okay, tengok meter exhaust dah berjalan dan bergerak ke kosong mewakili 1 mm. Kita ambil nombor. So sekarang ni dekat nombor adalah 67 degree sebelum bottom dead center. Maksudnya piston dah setengah, bawah sikit lagi, baru valve exhaust buka 1 mm sebelum sampai bawah ni lah, 67 darjah. Dan kalau kita tengok ruangan dia pun betul lah. Ok, lepas tu kita teruskan pusingan. Kita akan dapat nombor intake open. Jadi nombor meter exhaust ni kita lantak pergi kat dia. Kita teruskan pusingan. Kita tengok meter minyak sahaja. Tengok meter minyak bergerak satu pusingan mewakili 1 mm. Kita ambil nombor. Ok, sekarang ni nombor dia adalah 33 darjah sebelum piston sampai duduk paling atas lah. Sini TDC ni, TDC ni piston duduk paling atas, BDC ni piston duduk paling bawah lah. Ok, lepas tu kita akan dapat nombor exhaust tutup. So macam mana exhaust tutup pula? Exhaust tutup, kita kena ingat sebarang menutup, kita kena pusing satu pusingan ke belakang balik. Macam ni, nampak? Ni meter exhaust tutup. Ok, dah habis kan? Dah habis, tengok kita freekan lagi sampai dah habis betul. Kita patah balik, satu pusingan balik. Sebab mula buka dia kita pinjam satu, nak balik kita kena pulang balik duit. Macam pinjam duit kawan-kawan lah. Dah pandai pinjam, pandai-pandai lah pulang balik. Lebih kurang dalam 17 degree lah tu. Aku pun tak apa nampak sangat tu. Saya tulis je lah sini 17. Mudah je. Lepas tu kita pusing ke depan balik. Kita nak cari minyak tutup. Okay, sampai habis. Nampak? Sampai habis. Ada ralat sikit. 0.20 micron. Okay, sama juga. Tutup patah balik je. Kita dapat dekat hampir 52.5 tu. Letak je lah 53. Dia 52 ada setengah-setengah dia keleceh ni. Letak je lah 52. Tak lagi jawapan dia akan berubah juga. Ok, so kita dapat 52. So ini adalah nombor yang marking kita letak lah. Jadi apa nombor yang kita nak pakai? Apa kita nak buat nombor ni? Buat tak tahu lah. Tak boleh lah. Sebab terang-terang nombor ni tak bersesuaian. So kita akan pergi buat lebih besar. Kita akan bincangkan. Ok, so tadi lepas kita dial, kita dapat nombor ni lah kan? Kalau aku tulis kat sini, buat besar sikit lah. Buat dah besar kan. Open, close. Sini adalah intake, sini exhaust. Ok, kita dapat intake open 33, close 52 lebih kurang plus minus. Exhaust open 67, exhaust close 17 degree. So apa yang abnormal dekat sini tau? Sekali kita akan buat satu bulatan. Oh, agak besar kat situ. Ok, so kita pecahkan 4. So 33 kat mana? 33 lebih kurang kat sini, 52 dekat sini, 67 kat sini, 17 dekat sini. Jadi exhaust buka sini, sampai sini. Intake membuka sini sampai ke sini. Okey. Kalau kita tengok kedudukan dia pun tak seimbang. Tambah dekat overlap dia lagi ketara lah, nampak ketidakseimbangan dia. Tak adil lah, hang lebih hang sikit, tak adil lah. Dia ada sebab kenapa lebih kenapa sikit, betul, tak nafi. Tetapi in order to get macam mana untuk mendapatkan cara untuk kita mudah setting, first kali kita kena betulkan timing ni dulu. Bila timing buka tutup ni betul, respon motor tu cantik. Itu sebab dia, tujuan dia kan. Dial cam ni pula bukan semata-mata kita nak betulkan marking, tak. Kita akan betulkan last kali atas respon motor, atas keperluan kita balik lah kan. So kalau kat sini kita tengok letak kedudukan dia memang tak betul lah, tak cantik lah. Okay, tu lihat sini T3, sini 17, sini 67, sini 52. Dia tak seimbang. Okay, so macam mana cara nak seimbangkan dia? Macam mana cara nak seimbangkan dia? Mudah kan? Yang dah tengok YouTube aku lama dah, kalau yang dah tengok daripada tahun lepas tu, kalau tak tahu lagi macam mana, aku bagi duster ni, kau makan je lah duster ni. Okay, cara dia macam mana? First kali kita akan ambil jawapan ni dulu. Kita akan buat matematik kelajuan dulu kan. So 33 tambah dengan 52. So 33 tambah 52 kita akan dapat 85 lebih kurang. Betul? 33 52 sama dengan 85. Itu pun kalau betul lah tengok tadi. Kadang-kadang lari juga aku pun. So 67 tambah 17. So 77 14. 14 sini. So jadi 87. Betul? 60 70 7 14 84. Duk sebut 87 pula. Okey, 67 tambah 17 sama dengan 84. Okey, ni first kali kita kena buat. Ini dipanggil TD ataupun bahasa aku panggil total duration lah. Okey. So macam mana nak dapatkan jawapan ni? Formula dia macam ni tau. In close, macam mana kita nak selarikan dia kan? In close tambah dengan X open.
sama dengan A. A bahagi 2 sama dengan B. Total duration in tolak B sama dengan C. Total duration X tolak B sama dengan D. So apa ABCD ni? Okay, ABCD ni dekat sini nanti. Kita ada kotak baru lah. Kat sini lah contoh kita letak kan. Okay, sini adalah nombor open, sini nombor close. Okay, ni in, ni X. Okay, sini adalah ruangan untuk kotak B. Sini C, sini D. Itu cara dia lah. Ni yang paling mudah lah yang aku nampak. Banyak juga cara lain. Ada orang tag kat Facebook bila ada orang tu buat die macam ni, die macam tu. Cakap cara tu banyak. Terpulang lah nak pilih jalan senang, jalan mudah. Kan? Masing-masing lah nak ikut jalan mana. Tapi at the end of the day, semuanya nak mencari satu benda je. Keselarian data cam tu. Itu je. Sama je. Tak ada beza sangat pun. Right. So kat sini kita tambah dulu. Kita kira dulu. 52 tambah 67. So 52 tambah 67, kita akan dapat 7, 8, 9, 9, 5, 10, 119. So kita dapat 119. Jadi A ni adalah, kalau kita tulis kat sini elok, include 52 tambah 67 sama dengan 119, 119. So 119 bahagi 2 bersamaan dengan 59.5. Betul? 59.5. Kan kalkulator tak? Kadang aku salah tulis, orang komen kat situ salah tu sah. Aduh. Janganlah jadi macam budak-budak. Kalau tersalah tulis tu abaikan je lah. Korang yang penting formula tu korang nampak kan. Bukan soalan matematik nak dapat jawapan apa yang ni. Ni simple-simple je. Okay, so kita dapat B ni 59.5. 59.5 ni adalah nombor baru untuk B ni. Right. So kita tulis siap-siap dekat B ni 59.5. Tulis je siap. 59.5. Right. Lepas tu kita ambil C ni nak dapat mana? C dengan D ni. Ambil sini total duration in. Total duration in adalah 85. So 85 tolak 59.5. Kita akan dapat jawapan 85 tolak 59.5. Kita akan dapat jawapan 25.5. So letak kat sini 25.5. Sama juga dengan D. Macam mana nak dapat D? Ni bukan D mana bobo D mana. D ni adalah 84 ni. Tolak dengan 59.5. So 84 tolak 59.5. Kita akan dapat jawapan 24.5. So letak kat sini 24.5. Tu jawapan dia. So ini adalah nombor yang kita akan pakai. Berbanding dengan nombor asal yang ni. Nampak tak? Nak cakap tak nampak kan? Ponek Dan. Terus ni asal tadi 33, 52. Sekarang ni kita ubah 25.5, 59.5. Exhaust 6, 7, 17 kan ni 59.5, 24.5. Okay, ini by calculation. Tapi adakah kita akan dapat dekat situ? Sebab kadang-kadang orang pening bang, saya kira patut macam ni bang, tapi tak dapat. Tak dapat 1-2 degree tu kau abaikan je lah. Kau janganlah seharian mabuk pegang piring nak bagi dapat nombor tu keluar juga. Tak payahlah, abaikan je lah kan? Berapa dapat redha je lah. Pasrah cakap. Pasrah je lah kan. So kita akan tengok adakah kita akan dapat nombor ni dekat enjin tu. Kadang-kadang dia boleh jadi tak dapat. Kadang-kadang sebab time mencin kita tak betul tegang dia, tepek kita ke apa sikit-sikit tu, bagi aku pejam sebelah mata je lah kan. Masih consider okey daripada asal macam ni kan. Sebab apa kita tak nak pakai yang ni? Sebabnya kita ada jadual. Kalau aku letak kat sini 15, 45, 50, 20, 25, 55, 30, 60, 35, 65, 40, 10, 35, 5, 0, 30. Tengok sekarang ni. Sini 33. 33 sini. Tutup 52. Duduk dalam kotak ni. Lepas tu sini 67. 67 range bawah ni lagi. Pergi ke 17. Kat sini. So kecelaruan dia memang agak jauh. Memang boleh je cam kita buat macam ni. Tapi dia tak secantik daripada kalau kita buat macam ni lah. Memang ada orang buat cam jauh pun kita kena tengok balik data tu semua, baru kita boleh tahu dia buat apa. Sebab cam ni bagi aku berkisar tentang pemahaman kita tentang cam tu, macam mana dia punya power dia nak keluar kan. So, daripada kalau compare yang ni, kan ni 25, samalah tak 25, pergi ke sini je, nampak? Sekarang ni dia sini kahwin dekat lah, maknanya musim PKP raya boleh balik raya lagi. Kalau asal tadi 67, 17 nangis buat video call tak boleh balik raya kan. So kita akan ubah, kita akan tengok berapa keluar kat nombor tu.
Dan last kali bila kita ubah ni, baru kita keluarkan data cam tu lengkap terus. Yang kita akan cuba bincangkan, cuba huraikan secara pandangan peribadi apa akan berlaku. Right, jom. Okay, sekarang ni kita ada nombor baru yang mana kita nak ubah daripada asal. Kita tengok nombor minyak tutup je. Aku suka ambil minyak tutup. Daripada 52 minyak tutup asal, kita nak ubah ke 59.5. So kalau 59.5 ni orang tahulah, aku akan tolak bagi 60 terus je lah. Aku tolak bagi 60 terus je lah. Point 5 tu aku semak sikit. Okay, kita tengok kat sini. Asal tadi 52. Sekarang ni kita nak tolak pergi 60. Kan? Sekarang ni marking ni kita nak kena ke atas ke bawah. Bahasa mudah aku senang je lah. Sekarang ni nombor asal. Sekarang ni nombor baru. So seandainya nombor baru tu ke sini, so marking pun kena ke sana lah. Kalau nombor asal ni kat sini, nombor baru ke depan ni kita kena ke depankan juga. Maksudnya ke bawah lah pusingan tu. Jadi sekarang ni marking ni kita kena ubah ke belakang sikit. Macam apa? Jozan tu kan. Swilling ke belakang sikit. So kita akan ubah belakang sikit. Macam asal ni 52, tengok data macam ni memang bila kita dapat selarikan dia cantik nanti, memang insyaAllah lah respon motor tu pun akan berubah lah. Kuih, Alhamdulillah. Oh, nombor 1. Tapi boleh juga tu Ustaz, tengok belah sini tu. Kadang-kadang sekali buat kena 59, 61. Bagilah tepat sikit. Okey. Kalau ikutkan 61 tu pun boleh je bagi aku. Sebab 1 degree je lari. Aku jenis orang yang sangat mudah lah. Tak nak pening-pening. Dia terlajak jauh dah tu. Menyesal pula tadi. Aku pelan-pelan. Benda ni memang take time. Buat kerja teruk sikit, baru customer tu bayar puas hati. Kalau kita dah cepat sangat, abang ni buat betul ke tidak ni? Kalau macam ni aku pun boleh buat. Ujar customer sambil berhuhu. Bagi dia buat, tengok pusing tak keluar nombor. Nah, boleh tu 60. Plus minus dekat-dekat lah tu. Okay, so sekarang ni dah dapat nombor tu, baru kita akan keluarkan dial secara penuh lah kan? Secara penuh. Yang mana kita ada, contohlah buat balik lah, in X. Okay, sini open, sini close lah. Kita ada TD, total duration, D, degree, OL, overlap lift ni kalau orang lama, LV, kita ada LC, NO, NI. Okay, so ni kita akan ambil data penuh dah lah. Sekarang ni kita dial balik kan? Sikit je, kita check tape balik. Dia mepek sangat. Sebab tadi pun ubah sikit je, tak banyak sangat pun. Sebab ni Alhamdulillah kita dapat center yang secantik yang mungkin lah, tak nak pelik-pelik. Okay, tengok meter exhaust dah bergerak satu pusingan. Kita ambil nombor. Sekarang ni nombor 60 kan? Kita letak sini 60. Teruskan pusingan lagi, kita akan dapat nombor minyak membuka. Okay, nak buka 25, lebih kurang lah. Gerak sikit je tengok. 25, correct. 25. Okay, 25. Kita pusing lagi, kita akan dapat exhaust tutup kan. Nampak ada ralat sikit. Sikit je ni lari ke buah meter ni. Hampir nak tepat lah angle dia tu. Okay, reverse satu pusingan, kita dapat 25 juga. Nampak? Kadang-kadang sebab faktor tepek semua sikit-sikit tu, ada bagi nombor tu cantik lagi. Sampai habis. Okay, ni ada 0.02 sikit lagi. Angle dudukan jarum tu dengan kedudukan valve turun naik tu sikit lagi aku tak dapat tepat. Kadang-kadang letak tepat. Kaki robot ni kena letak betul-betul. 60 juga. 60. Okay, so sekarang ni berapa total duration dia? Total duration dia kita tambah lah 25 tambah 60, 60, 70, 80. So dapat 85. Sini pun dapat 85. So macam mana nak dapat D ni? D ni adalah degree. Kita tambah dengan 180, dia akan dapat jawapan 265 darjah lah. Right, so OL, overlap lift ni macam mana kita nak dapat? Kita kena tahu, sebelum kita nak dapat overlap lift, kita kena tahu overlap tu apa. Overlap, bahasa mudah dia adalah penghujung lejang buang dan permulaan lejang masukan. Kita akan dapat overlap minyak tu. Kita tengok minyak buka. Tengok kaedah, untuk lift ni dia tak perlu pinjam 1.1, ambil terus je. Okay, tengok 1 mm, berhenti, ambil 1 mm ni, tangan letak kat piring, dekat kosong ni. Aku dial, aku tak tengok piring, aku tengok meter je. Sampai tangan kena baru berhenti. 2. Okay, kena, bagikan dekat kosong. So overlap lift samaan 2.52. 2.52, lebih kurang lah.
Right, lepas tu kita ambil exhaust pula, sama. Pusing je exhaust sampai habis. Bagi kosong. Sama juga. Tengok meter exhaust je. Satu pusingan, dua pusingan, tangan letak kat kosong. Dia mesti dekat-dekat ni. Dia terlebih sikit. 2.64. Kan? Kenapa dia tinggi lebih sikit daripada yang ni? Kadang-kadang faktor simetrinya bentuk cam tu sendirilah. Ada sikit-sikit masalah, sikit tu lari sikit tu, tak ada masalah lah kat situ. Sikit sangat ni pun. Ini beza hanyalah sekadar 0.10 sikit je. So masih valid je data ni, tak ada masalah pun. Okey, lepas tu kita kosongkan dia balik. Okey, sekarang ni kita nak cari apa pula? Kita nak cari LV. Berapa ketinggian lift valve dia? Okey, ketinggian lift cam ni tadi adalah 6.9 lebih kurang kan? Lift cam 6.9 lebih kurang. Berapa lift valve dia pula? So kita akan tengok lift valve exhaust dulu. Tengok meter exhaust. Kita akan kira berapa pusingan dia. 1, 2, 3, 4, 5, nampak tak? 6, 7, 8, 9. Habis 9.32. Saya tulis sini 9.32 mm. Bukan inci tau. Habiskan. Sorry. Dah habis meter exhaust tadi. Kita akan ambil minyak pula. Tengok minyak pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 point. Minyak rendah sikit. 9 point. Ding. Tak rendah sikit sangat pun. Sikit betul-betul ni. 9.05. 9.05. Ni lah. 0.05. Okey, sikit je beza. Right, lepas tu kita akan cari LC, lobe center. Di mana lobe center dia adalah di 0.01 sebelum maksimum dan selepas. So kita akan ambil minyak lah, lalang kita tengah berada di meter untuk minyak. So kita akan letakkan dekat sini. Kau nampak tak? Nampak kan? Okey. Kita ambil satu takok saja. Kita kena letak total meter ni. Kita kena main dia 3-4 kali sampai dapat yang paling dia duduk tepat kat situ lah. Okey, sekarang ni kita berhenti satu sebelum. Kita ambil nombor kat piring. Nombor piring sekarang ni adalah 75. Sing lagi, turun bawah. Duduk dekat sikit je ni. 68 lebih kurang tu. 68. Okey, lepas tu kita pergi ke exhaust pula. Sing paling tinggi. Tengok meter. Bak ni dia memang tricky sikit. Aku kalau yang masuk kelas pun kalau bak ni pening-pening, aku tak apalah. Janji yang lain korang dapat. Kan? 72 dengan 72 ke 76. 72 76. Kecil je peak dia ni. Sebab ratio ni sebenarnya ni. Right, so macam mana nak dapat jawapan ni? Nak dapat jawapan ni kita pergi ke whiteboard lebih besar lah sekejap lagi. Aku akan tunjuk kat hampa kan? Okay, jom kita pergi whiteboard lebih besar. Kita akan huraikan balik benda ni. Okay, so ini adalah data yang kita dapat tadi kan? Yang lepas kita ubah kedudukan cam tu. Okay, sepintas lalu, ni nombor kita dapat. Sekarang ni yang kita tak kira tadi adalah dekat nombor offset dengan nombor inside lah. Okay, so macam mana cara nak kira dia? Malah nak kira kat situ sebab macam dah tak cukup tadi. Kita pergi dekat sini dulu. 75 tambah 68. 75 dengan 68 ni kita tambah je. 75 tambah 68. 58 13 naik 1. 143 sebab 8 tambah 6 14. So jadi 143 lah jawapan dia. Okay, 143 ni bahagi 2. Bahagi 2 kita akan dapat berapa? 140 bagi 2 kita dapat 70. 3 bagi 2 kita dapat 1.5. So 71.5. Maknanya dekat nombor dekat piring luar tu kat sini adalah 71.5. Untuk center bagi puncak 9.05 ni dekat 71.5 darjah. Okey. So 71.5 ni macam mana nak dapat nombor inside dia? Kalau dekat piring kita boleh tengok nombor dekat dalam. Kan dekat piring dia ada nombor yang kat tengah-tengah ni. Kalau orang pasal, kita akan ambil nombor kat situ. Tapi kalau pening tengok nombor kat situ mudah je. 71.5 kan? Ambil je. 180 tolak dengan 71.5. Kita akan dapat jawapan apa? Kita akan dapat jawapan lebih kurang 108. So 180 degree tolak dengan 71.5 dia punya angle. Betul? Kita akan dapat jawapan
108.5. Muncak di situ. Sama juga dengan exhaust. Dekat exhaust pun sama lah. Kaedah dalam perkiraan dia. Dulu aku tak ada ajar macam ni aku buat. Cara aku supaya lagi mudah nak kira je sebenarnya. Tak ada apa pun. 72, 76, 8, 7, 14, 148. 148 bagi 2 kita akan dapat 8, 74. So letak sini 74. 180 tolak 74 kita akan dapat 106. So ini nombor kita akan dapat. So ini adalah puncak peak kedudukan cam tu. Kat mana terletaknya power kekuatan cam tu, maksimum dia akan keluar dekat mana? Dekat sini. Dia menjeritnya paling kuat adalah dekat sini. Wah, aku. Dekat sini ya. 2 poin ni. Okey, sekarang kita pasang balik ya. Ini simple je. Kita tengok dekat sini. Asal nombor kita dapat tadi apa? 33 52 67 17. Betul. Kalau kita letak balik piring sini, so 30 535 10 40 15 45 20 50 25 55 30 60 35 65. Okey, piring-piring dia lah. Sekarang ni piring kita berada di mana? 25 60. Lebih cantik daripada yang sebelah ni tadi, yang asal maki tadi. Sebab apa tak sesuai nombor yang ni? Sebab 33 ni dekat sini, 52 dekat sini. 33, 52 ni aku pecah mata lagi sebenarnya. Yang masalah sekarang dekat sini nanti. Sebab minyak ada dekat sini, exhaust dekat sini ada. Jadi tak kena dekat sini sebenarnya. Okey, duduk kat sini. 67 yang 17 sini, 67 sini. Sebab sekarang ni minyak ke arah RPM tinggi. Exhaust dia sangkut-sangkut dekat bawah ni. Sebab tu kita kata tak sesuai nak pakai nombor ni. Sebab tu kita buat pakai nombor macam ni. Nampak lebih cantik. So bila kedudukan nombor tu lebih cantik, power delivery dia pun akan cantik. Dan kita nak setting pun tak adalah hampa biru-biru, muka-muka hijau apa semua. Tu salah satu tujuannya kenapa. Dan semua nombor ni adalah respon motor tu sendiri. Seandainya kita kata nak buat cam ni, belajar buat cam sendiri, alhamdulillah belajar sendiri kan. Tak berhormat belajar sendiri. Okey, kita buat nombor 65 10. Apa 65 kosong. So ni tak nak okey bah, buat kosong boleh. Jadi bila boleh kosong, libah berendah, okey bah tak payah buat. Sekali buat 65, nak apa yang tinggi. Kosong, tak ada RPM terus. Maknanya motor tu hanya kuat daripada bawah ke tengah, atas mati terus. Mesti tak ada RPM je motor tu. Sebab bila kita nak RPM tinggi, scavenging effect kat objektif itu pun kena tinggi nilai dia. Jadi ada juga beza kalau sini 25, sini 30, apa akan jadi kat motor tu? Tu nanti tajuk lain lah. Ada nombor tajuk kuning ni. Right. So kita pergi dekat sini dulu lah. 25, 65 ni memang nombor yang RPM memang bawah pun kasar. Kalau ni 25, 60 ni pun RPM tinggi. Jadi dia mampu menolak motor tu dengan kasar. Dia wap, cetas dia boleh keluar. Macam ni. Dengan syarat CR kita kena betul. Sebab CR kena betul? Sebab degree dah besar. Aspire standard degree bawah 200. Tak salah aku. Tak ingat berapa degree tapi bawah 200. Bawah 200. 19 lebih je. Right. 19 lebih lah. Cincang lah kita kata 200 lah. CR standard aspire berapa? 9 di sebelah 1. So, bila kita pakai degree yang lebih besar sampai 265 ni, yang mana nilai kebocoran motor kita tinggi untuk membenarkan motor kita menjerit di RPM atas. Adakah CR kita masih ada CR yang sama? Tak mungkin. Kalau kita pakai CR yang sama juga, boleh, tapi piston aspire kita bukan piston aspire 60. Piston 80 punya kekuatan daya untuk menolak CR 9. Waktu tu dapat. Tapi tak, sebab ni owner nak pakai piston 60 tadi. So, suggestion CR aku adalah 12.5 ke 13. So, kita akan tengok balik lah spek engine owner balik lah kan. Ada kena pakai magnet, gerenta ada berat mana, auto dan macam tu semua akan mempengaruhi nilai compression ratio yang kita nak pakai lah. Sebab kita faham fungsi kita naikkan compression ratio untuk mempercepatkan putaran untuk menghabiskan degree ni. Sebab degree ni adalah masa. Berapa lama dia bocor? Kalau bocor terlalu lama bagus. Tapi kalau bocor terlalu lama tak terlalu besar, tapi nilai compression tak cukup, tak bagus balik. Dia jadi macam tu lah. Dia ada bolak balik dia lah. Right, lepas tu kita pergi dekat outlet lift. Outlet lift 2.52 tinggi ni. Kalau head ESPI 2524. 2824. Nombor outlet besar macam ni, kedudukan dia mesti rapat. Mesti dapat. Saya akan tunjuk gambar dia. Sebab aku dah tunjuk gambar. Aku selit sikit lah gambar dia kat sini kan. Memang kita akan tunjuk gambar lah gambar. Jadi kau boleh tengok lah yang mana aku kata outlet dia tu rapat yang macam mana. Rapat tu yang rapat macam mana lah.
Okey, lepas tu kita pergi dekat leaf bar. Okey. Leaf bar 9.05 dengan 9.32 ni tinggi. Ni sagam ni. Ni sagam tinggi. LC pun kalau tinggi ni pun demam juga tadi. Ni spy ke tinggi. Sebab apa? Sebab kita nak keluarkan secepat mungkin daya 2.65 ni. 2.65 ni besar ni. Untuk motor 2 bar, 2.65 besar dia. 250 pun dah besar dah sebenarnya. Ikut spek balik lah kan. 250 pun dah besar. 265 lagi besar ni. Maksudnya kepala besar boleh besar. Sebab tu kita pakai leaf cam yang setinggi 9mm. Adakah semudah tu kita nak pakai 9mm? Tak juga. Sebab apa? Kita akan pernah dekat buff guide. Sebab bila buff turun, return ini akan tekan pergi buff seal dan buff guide. So memang akan pecah buff seal. Buff guide pun memang silap-silap pecah sekali. Jadi owner akan modify, rendahkan kedudukan buff guide ni. Kedua, spring bar. Kalau pakai lift tinggi ni, jangan beli harga spring bar RM30, aku jamin patah terus. Sebab apa? Waktu spring tu turun, spring lapisan coil ni bersama coil akan bertemu atas sebab nilai ketinggian yang sangat-sangat tinggi lah ditekan oleh rocker arm. Rocker arm tekan dia lah. Right. Sebab tu dia akan ada masalah ni lah. Jadi yang nak pasang ni untuk orang macam mana? Untuk orang yang sedang lah. Untuk orang yang akan banyak lah. Bukan bang, pusing-pusing kem takut bang. Nak buat apa bang, beli kem mahal apa semua tak boleh. Bukan untuk apa lagi lah. Sebab orang yang beli kem macam ni pun yang pelik macam ni, ya pelik lah. Motor Aspire tu kalau tak boleh, pelik lah. Maksudnya bila orang yang beli kem macam ni, pemikiran dia pun pelik. Dia memang bukan orang yang akan salahkan kem. Dia tak salahkan kem, salahkan diri sendiri je. Ini apa yang sangkut, selesai je dalam masalah tu. Berhenti merungut. Tu bila dia tengok, okey sangkut spring bar, tukar fairing, fairing. Sangkut buff seal pecah, buff pecah, modify je lah benda tu. Dia malah merungut. Dia memang bukan. Kalau ni orang yang minta kem ni, aku tahu dia memang bukan orang yang akan sentiasa salahkan kem. Tak. Dia bukan orang yang jenis macam tu. Okey. Kalau kita tengok leaf bar kita 9 kan? Ingat tak tadi? Leaf cam kita berapa? 6.9 lebih kurang. Cincai lah kita kata 7. Cincai lah kita kata 7. Macam mana boleh dapat 9? Sedangkan contoh tadi 6.9, tulis dah 7. Senang sikit nak sebut. 6.9 dia susah je sebut dah 7. Leaf cam tadi 7 je. Cam terangkat tolak rocker arm 7. Kenapa keluar 9? Sebab atas faktor rocker arm ratio. Buat besar pun belum tinggi. Rocker arm ratio. Kalau kita pakai rocker arm standard Aspire nak dapat tinggi 9, nilai cam ni bukan 7, dia kena 9 juga. Baru dia naik keluar 9. Tetapi sebab owner ni jahat, main tipu. Dia tukar pakai rocker arm tulis, dia minta kita buat je lah kan. Kita buat, so dia naik 9. Sedangkan cam dia berapa je tadi? 7 je. 7 dapat 9, maknanya dia dapat extra bonus 2mm. Tanpa perlu dia panjat bukit setinggi 9. Kalau pakai rocker arm Aspire 9, kena naik 9 juga. Sekarang ni tukar rocker arm 7 je keluar 9. Kalau yang pening ni asal boleh jadi macam tu. Boleh video tajuk ada apa dengan rocker arm. Aku dah cerita tentang benda-benda macam ni lah. Faktor berlaku perubahan, kenapa berlaku perubahan. Dan apa yang best bila kita tukar rocker arm macam ni. Kalau yang degree 265 ni, 265 ni nafas dia panjang, power band dia tinggi, panjang dan bertenaga sebab kadar tinggi macam ni. Tapi macam mana kita nak tipu enjin lagi, kita nak cepatkan dia lagi. Kita kena tukar ratio. Dia akan ringan balik dekat situ. Respon motor akan lebih ringan berbanding kalau kita pakai tinggi 9 rocker arm Aspire standard 9 kena naik 9 dengan 7 dapat 9. 7 dapat 9 ni lebih tinggi nilai acceleration dia daripada 9 naik 9. Sebab dia naik sikit je dah dapat banyak. Maksud kata kalau lawan kita dengan naik pembangunan 9 tingkat kan. Orang ni dah sampai 9. Hang tak sampai lagi. Sebab apa? Orang ni naik 7 je. Sampai tingkat 7 dia naik lift. Naik atas lah. Hang kena naik tangga sampai tingkat 9 juga. So pilih lah. Nak jadi yang orang naik tangga ke nak jadi orang yang naik lift. Siapa nak naik lift semua kan. Sebab tu dia tukar rocker arm ratio. Bila kita tukar rocker arm ratio macam cakap lah, pemikiran kita kena panjang lah. Berhenti salahkan barang lah. So ada masalah selesai je, jangan berguna. Sebab aku kalau orang minta repair ni, lepas tu mesej bang ni macam mana aku. Jadi kita malah bayar lah. Sebab orang selalu fikir customer nak beli barang kita kena jual. Tak. Kita jual cam. Kita jual, kita nak orang mudah setting, kita nak orang senang, kita nak orang happy, kita nak orang dapat apa yang dia bayar. Kita tak nak kita jual orang pening. Bila customer pening, kita nak pening balik. Dia akan jadi masalah-masalah macam tu lah. Bikin bang kem sangkut, bang apa ni bang kem tipu lah. Saya rasa kena scam. Abang kau kena scam. Kau yang minta. Sebab tu kalau customer yang dia minta tukar-tukar kami, aku malas kan layan kan. Terus-terang cakap. Bukan kita tolak rezeki. Tapi sebenarnya kita tolak bala juga sebenarnya. Sebab ada kes Aspire Pistol 55 nak pakai rocker arm bearing GT128. Lepas tengok video aku buat tu, kita dah hantam kakak dah kata tak padan. Orang Pistol 55 pun. Kalau rocker arm Aspire sudah.
Tak apa bang, saya nak nilai macam ni, saya nak macam ni. Okey, kita buat. Aku tak tahu sampai sekarang dia boleh pakai ke tak. Agak-agak apalah khabar dia sekarang. Jadi kalau yang budak tengok video ni, tengok balik mesej tu. Aku dah pesan, belum sampai tahap nak pakai lagi. Nak pakai kem pening-pening, kita sendiri kena cukup pening lah untuk pakai kem pening-pening. Kalau tak, kita akan memeningkan orang yang buat kem lah. Sebab aku beritahu terus kat sini, jangan expect aku pandai. Aku pun tak pandai, aku pun bodoh, aku pun masih belajar, aku pun manusia biasa. Tetapi insyaAllah aku tahu apa yang sesuai. Itu saja. Itu je beza aku. Right? So kalau kita tengok kat sini pula, load center. Load center ni kecil je. Tapi kita berjumpa dekat 1085, 106. Rata-rata kem standard kita akan jumpa bawah 100. Figure. Sekarang ni fix 108 dan 106. Itu beza je lah. Rata-rata lah kalau kem untuk expire ni 100 ke bawah. Sebab kita ambil gross daripada maksimum. Bukan by calculation punya LSA. Kalau by calculation punya LSA ni boleh jadi 132 ni jadi. Kalau 25 kita akan dapat mungkin plus minus lah. Sekejap aku kirakan. 7. Dia kurang 107 pula. Sebab cara kira LSA banyak. Orang suka bergaduh kira LSA. Kita tak ada bergaduh. Itu cuma jalan kira. Jawapan memang is jawapan. Tapi adakah itu ketepatan? Tak. Kita kena faham. Formula ni semua manusia buat atas pemudah cara untuk kita fahamkan orang. Itu saja bagi aku lah. So, itu saja untuk video kali ini. Kita sudah dial Kem ES5 pakai rokaan Lagenda 110. Dan aku dah tunjuk kenapa dia nak pakai. Sebab rokaan ratio. Dan macam mana apa masalah dia akan dapat dari segi buff guard dan spring bar. Dari segi rokaan tu dia tak pening. Dia masuk terus je. Kalau untuk ES5 rokaan Lagenda ni PMP terus je. PMP rokaan dia lain tak PMP. Dan adakah boleh untuk kita buat untuk spek pakai rokaan Lagenda tapi spek yang kecil je boleh tapi tak padan bagi aku. Tak ngam lah, tak cantik lah. Kalau kita nak gila terus, jangan gila sikit. Nak gila babi terus, jangan gila sikit. Alang-alang gila terus. Jadi itu saja untuk video kali ini. Aku harap video kali ini boleh dapat buka minda apa sikit. Oh, rupanya boleh kita main tukar-tukar rokaan ni. Oh, ini sebab dia, itu sebab dia. Bukan sekadar tukar sebab apa? Sebab orang cakap boleh. Sebab kalau apa ambil kem standard ES5 sekalipun masuk kat head standard, bubuh rokaan Lagenda, aku jamin putus buff. Aku sendiri jamin putus buff. Dengan kem standard je, tukar rokaan aku jamin putus buff. Atas sebab overlap jadi besar terus. Sebab bila kita tukar rokaan, nombor pun akan berubah. Kalau tengok video tu pun dah tunjuk, putus terus buff. Kau paksa memang putus buff tu. Jadi bila kita nak tukar rokaan, kita kena tukar kem tu sekali lah. Baru ngam. Dan bila kita nak pakai kem spek macam ni, minda kita pun kena terbuka jugalah. Jangan sentiasa nak salahkan barang lah. Kita kena mula untuk sentiasa salahkan diri sendiri. Sebab konsep aku belajar dulu dengan orang, aku cakap aku tak nak belajar semua pandai. Aku nak belajar cakap aku tahu je. Sebab kalau aku pandai, aku takut aku tak buat salah. Kalau kita tak buat salah, kita tak belajar. Kita belajarlah dengan siapa pun, kita hanya belajar. Yang sebenar-benarnya belajar adalah waktu kita buat salah dan kita bangun daripada kesalahan tu. Itu yang sebetulnya. So, jangan malu untuk buat salah, jangan takut untuk buat salah. Memang bila kita main motor ni salahnya makan modal lah. Sebab ini pecah semua, tapi dari situ kita belajar. Itulah cikgu, sebenar-benar cikgu. Bukan aku bukan cikgu. Aku sekadar orang yang tahu awal daripada hampa sebab aku belajar benda ni dengan orang lain juga. So, aku kongsi insyaAllah adalah pahala sebersikit dekat aku, dekat sponsor whiteboard, sponsor marker, semua sponsor barang semua. InsyaAllah sama-sama kita dapat sebersikit untuk bekalan hari nantilah. Right, so itu saja untuk video kali ini. Sekarang ni pun kita masih dalam PKPP, apa entah banyak sangat PKPP aku dah tak tahu dah. Tapi kita masih lagi kena mengamalkan penjarakan sosial. Bukan cakap selingkuh tu kena ada jarak. So penjarakan sosial pun kita ada jadi. Kita nak masuk kedai, masuk mall, kita kena gap sikit lah. Kalau dulu belum bodoh dekat-dekat kan ni kalau lari tu saya pun duduk 20 meter tadi duduk rapat-rapat. Sebab benda tu untuk bercampur juga bukan untuk orang lain. Jadi orang dah suruh tu buat je lah. Janganlah nak mengamuk sangat kan. Right, so di penghujung video ni lagi aku akan selit sikit lah video proses waktu buat cam ni. Korang boleh tengok lah cam tu kita dah welding. Tak lengkap pun sebab aku pun dah tengah buat pun baru teringat. So adalah selingan sikit-sikit untuk korang nak tengok cam ni. Kenapa posting dia pun memang tinggi sebab kita welding cam tu apa semualah. Right, so itu saja daripada aku untuk kali ni. InsyaAllah semoga bermanfaat video kali ni. Sudahkan video kali ni dengan bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa, sebarang pertanyaan boleh komen kat bawah. Bye.